Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita nak belajar pelajaran akhlak, masuk kepada pelajaran yang kedua. Okey. Mata pelajaran akhlak untuk tahun 1, kita nak belajar untuk pelajaran yang kedua. Apa pelajaran yang kedua tu? Okey, jika kita lihat pada muka surat 3 ni, tajuk utama dia adalah adab dan fadilat mengamalkan kebersihan diri. Okey. Adab dan fadilat mengamalkan kebersihan diri. Bila kita tengok ada beberapa unit dekat sini. Pertama, unit 1, kita nak belajar hari ini berkenaan dengan qada hajat. Okey, untuk unit 2, 3, 4, 5 dan 6 kita akan buat kemudian. Okey, bila dah masuk sekolah nanti kita akan belajar untuk unit yang seterusnya. Tapi untuk hari ini Ustazah nak tekankan untuk pelajaran untuk unit 1 iaitu qada hajat. Apa itu qada hajat? Alright, jom kita tengok, jom kita semak. Okey. Perhati dan bincang. Anak murid semua nampak tak? Gambar ada taman permainan, kan? Di sini ada taman permainan, ada air laut, ada tandas, ada sinki. Sinki ada tandas. Ini pun tandas dekat luar rumah, kan? Okey. Mari kita tengok. Apa itu qada hajat? Qada hajat ni, di akhir pembelajaran, murid semua akan dapat menyenaraikan adab qada hajat. Adab tu maknanya secara yang beradab lah, cara yang baik, melakukan perkara yang tidak melanggar syariat. Kemudian membaca dan mengamalkan doa masuk dan keluar tandas. Seterusnya menyebut adab-adab masuk bilik air dan tandas. Dan murid semua dapat menyebut adab-adab keluar bilik air dan tandas. Okey, kita tengok muka surat sebelah. Okey. Apa itu qada hajat? Qada hajat ni ialah buang air kecil, buang air besar. Okey, qada hajat ialah buang air besar, buang air kecil. Apa tu buang air besar, buang air kecil? Ambil air, buang dalam baldi kecil, buang dalam baldi besar. Bukan. Buang air kecil maksud dia kita kencing. Buang air besar maksud dia kita pergi tandas, kita berak. Itu buang air maksud dia. Okey, sekarang kita nak faham. Baca dan faham. Adab qada qada hajat. Okey. Kita lihat adab qada hajat yang pertama. Tapi sebelum tu kita nak lakonkan dulu. Nak lakonkan watak pelajar dengan guru lelaki ni. Apa murid cakap? Ustaz, boleh saya tanya apakah adab qada hajat? Ustaz pun jawab, adab qada hajat itu banyak. Antaranya ialah terlindung daripada pandangan orang. Ustaz jawab, adab qada hajat ni banyak. Antaranya adalah terlindung dari pandangan orang. Apa tu ya terlindung pada pandangan orang? Okey, jom kita semak satu persatu. Adab qada hajat. Pertama, mestilah terlindung daripada pandangan orang. Yelah, kita nak buang air besar, nak buang air kecil, nak kencing, nak berak, takkan nak buang depan orang, kan? Jadi kita akan masuk dalam tandas. Tandas pula tandas yang bertutup. Kita tak buang rata-rata, kita tak kencing, kita tak berak rata-rata, sebab kita orang yang beradab, menjaga maruah diri. Kedua, kita tengok ada istinja dengan tangan kiri. Maknanya lepas kita qada hajat, lepas kita buang air kecil, buang air besar, kita cuci
dengan menggunakan tangan kiri. Kita tak guna tangan kanan sebab tangan kanan kita guna untuk makan. Tangan kiri kita guna untuk istinja. Istinja maksudnya membersihkan kubul dan dubur. Maksudnya bila kita kencing, kita buang yang air besar, air kecil tu, kita akan cuci menggunakan tangan kiri. Seterusnya kita tengok basuh tangan dan kaki selepas istinja. Lepas kita dah basuh, kita dah selesai, kita cucilah sebelum keluar tandas tu. Kita cuci tangan, kita cuci kaki, supaya cuci tangan tu supaya bersih, cium, tak ada bau, tak ada rasa. Kemudian kaki tu takut kena terpercik ke air kencing tu ke, jadi kita cuci kaki dulu. Kemudian yang ni banyak adab dia kan. Apa dia tu? Elakkan daripada perkara-perkara berikut. 1. Apa Satu, jangan buang air besar di tempat berlubang. Contoh dia, kita pergi dekat hutan ke ataupun dekat mana-mana lah, kita tengok tempat tu berlubang. Boleh ni nak buang air besar ni. Takut dalam tu ada semut, ada snake. Snake tu apa Snake tu ular. Takut ada ular, takut ada benda-benda berbahaya. Jadi jangan buang di tempat yang berlubang. Carilah tempat yang berlubang seperti tandas, jamban, baru boleh. Okey? Kemudian kita jangan buang di tempat air yang tidak mengalir. Contoh dia, kita pergi buang dekat air kolam tu. Kolam pula. Kolam kecil, mana boleh kan? Tak sopan lah. Kita buang dekat, kalau kata kita dekat sungai, tak apa air mengalir. Laut, tak apa air mengalir kan? Jangan buang dekat air yang tenang. Sebab takut tiba-tiba ada pula benda lain, air yang tak mengalir, jadi tak baik. Nanti kencing dekat situ je, tapi kita nak guna air tu juga, jadi tak sesuai. Kemudian duduk dalam tandas, janganlah asyik bercakap-cakap. Okey, duduk dalam tandas, jangan bercakap. Kemudian jangan buang air kecil atau air besar di bawah pokok yang berbuah. Contoh dia, tiba-tiba awak pergi cangkung pula dekat pokok yang berbuah. Kena pula pokok tu pokok rambutan. Ketepik buah rambutan, tak apa lagi kan. Kalau buah durian macam mana Tiba-tiba durian jatuh, ketepik kena kepala kan, benjol kan. Jadi tak boleh. Jadi jangan buang air besar atau air kecil. Jangan kencing dengan berak dekat bawah pokok yang berbuah. Bahaya. Nanti orang nak kutip buah terpijak, terpijak jam. Jam tu apa? Tai lah. Kotor kan? Dah busuk, gelilah orang. Okey, seterusnya, jangan di kawasan angin yang bertiup. Tahu tak macam mana kawasan angin bertiup tu? Awak pergi buang air besar, sekali angin tu tiup pergi dekat orang. Mestilah baunya busuk, macam bau kentut tu kan. Kalau kentut tu tahan lagi. Kalau bau berak ni memang sangat busuk. Kemudian jangan menghadap atau membelakangkan kiblat jika di tempat lapang. Kalau kita tak ada pilihan, tempat tu tempat lapang. Jadi kita kena tengok, jangan sampai kita menghadap ataupun membelakangkan kiblat. Okey. Ustazah rasa inilah saja adab qada hajat yang kita nak belajar. Okey. Apa itu qada hajat? Qada hajat ialah buang air kecil, buang air besar. Buang air kecil, buang air besar. Kita jaga adab, Allah suka kita. Masuk tandas dengan kaki kiri. Keluar tandas nanti guna kaki kanan. Istinja istinja tak boleh guna kaki. Istinja guna tangan kiri. Sebelum keluar tandas basuh tangan dan kaki juga.
Elakkan membuang di tempat yang berlubang, di tempat air yang tidak mengalir. Jangan bercakap-cakap dan juga di bawah pokok yang berbuah. Di kawasan angin yang bertiup tidak sopan. Jaga adab, jangan menghadap atau belakangkan kiblat. Jadi, itulah adab-adab qada hajat. Ustazah dah mula mengarut ni, tapi tak apa sebab tadi kita punya Google Meet buat hal. Sekarang kita dengar rakaman Ustazah banyak kali sikit tau. Okey, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah wa ilal liqa. Bye.